Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita mulakan kelas pada malam ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Amboi, Izzat malam ni bertenaga paling rapat. Okay, sebelum tu, okay, siapa lagi ada masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4, dekat 6 sini. 9. Masuk Mu'alimah 10. Okay, baik. So, kelas, untuk kerja sekolah sebelum ni, Maklimah tahu ni ramai lagi yang tak hantar. Dan homework kelas offline semalam pun ramai juga tak hantar. Homework kelas offline. Yang Maklimah bagi kerja je, tak ada kelas secara Zoom. Ilyas hantar. Adalah ramai juga yang tak hantar. Jadi Maklimah harap nanti kalau dah siap tu boleh terus snap jawapan, hantar je pada Maklimah. Okay, bila-bila awak free. Okay, jadi sebelum kita mula untuk belajar pelajaran baru malam ni, Maklimah akan ulang kaji dulu apa yang Maklimah dah bagi, dah minta awak saya siapkan. Kelas offline. Kita ulang kaji sikit latihan untuk kelas offline awak. Motorbike. Hari Khamis semalam lah. Okey. Jadi semalam Maklimah minta awak untuk siapkan workbook muka surat 52. Betul tak? Maklimah minta awak untuk baca dulu dalam awak punya student book ni tentang apa? Tentang beberapa transport. 3 jenis transportation yang berbeza, iaitu tuk-tuk. Tuk-tuk ni yang biasa nampak dekat Indonesia ni. Kadang-kadang kita tak ada tuk-tuk kan. Kat Indonesia kita biasa nampak tuk-tuk. Lepas tu gondola. Gondola ni macam bot yang panjang. Kalau kat negara kita panggil bot lah kan. Ni gondola nama dia. And then the third one, snowmobile. Kita kat negara kita tak ada salji, so tak adalah snowmobile. So this is snowmobile. Okay. So ramai jugalah yang ada beberapa pembetulan yang Maklimah minta awak siapkan kan. Betul tak? Jadi Maklimah bagi tahu jawapan secara ringkas saja. Okay, sebagai ulang kaji. Okay, untuk soalan yang pertama ni gambar apa? This is a what? A motorbike. Siapa yang tak buat tu tak tahulah. Okay, Izzat tak hantar kan? Izzat buat ke tak? Tak. Jujur. Nasib baik jujur. Nanti buat ya Izzat muka surat ni. Boleh? Okay. Okay, very good. So ni motorbike. Number 1 motorbike. This one ni. This is motorbike. Motorbike. Okay. Okay, number 2 jawapan dia apa? Tayar in English. Wheel. Wheel. Number 3. Bukan turtle ya. Dia nak menunjukkan kepada sifat turtle. Sifat turtle. Slow. Ya betul. Slow ni. Slow. Bukannya turtle. Okay, number 4. Apa perbuatan? Dia rasa apa tu? Dia duduk dengan keadaan selesa. Boring. Comfortable. Okay, number 5. This is a taxi. This one. Taxi. Okay. Next, number 6. Apa tu? Exciting. Menyeronokkan. It is exciting. Waalaikumsalam. Okay, next. Number 7. Touring. Yes, very good. Touring. This
Tourist. Tourist, okay? Tourist. Tourist. Okay, so this is the answer for your workbook page 52 yang mana suruh buat. And then exercise 2 ni ramai yang salah exercise 2. Sebab mungkin maklumat tak explain kan. Okay, exercise 2 arahan dia adalah you have to write sentences. Yes. Write sentences as in the example. Okay, jadi awak kena buat ayat yang betul. Dia bagi perkataan asal, perkataan dasar. Awak kena tukar kepada bentuk perkataan yang betul. Sama ada kena guna verb apa, kena guna verb yang ada ing ke, tak ada ing ke. Okay. Jadi kalau awak tengok contoh nombor 1 ni, perkataan yang diberi travel, gondola and slow. Kan? Travel, gondola and slow. So bila kita nak buat ayat, kita kena tambah ing. Kita tak boleh cakap travel by gondola is slow. The correct answer is travelling. Untuk menunjukkan bahawa dia adalah satu noun, bukannya satu perbuatan. Dia adalah satu kata nama. Maknanya nak beritahu macam mana nak explain kat awak bagi awak faham. Tadi kalau nak buat ayat yang lengkap untuk menunjukkan tentang perbuatan tu dia dah jadi noun. Kita nak menunjukkan tentang travelling kat sini bukan maksudnya travel maksudnya melancong kan? Melancong dengan menaiki gondola. Jadi travelling by gondola is a noun. Dia adalah satu kata nama. Kata nama maksudnya bukan kita tengah buat. Siapa yang ada gangguan bunyi tu tolong mute mikrofon please. Ya Allah dan Tuhan. Siapa yang ada masalah bunyi tu tak payah buka mic. Okay. Just mute your microphone. Okay. So travelling here, travelling by gondola is a noun. Maksudnya sesuatu, dia bukan kita tengah buat. Kita nak cakap perbuatan tu menyeronokkan. Maksudnya kita nak cakap perbuatan ni, perbuatan melancong dengan menaiki gondola ni sangat slow kan, sangat lambat. Sebab gondola dia slow je perahu. Macam perahu, kita naik perahu kan slow je nak boleh sampai tu lambat lah. Okay. Maksudnya menaiki gondola ni lambat, perjalanan itu lambat. Bukannya kita nak cerita kita sedang menaiki. Dulu maklimah ajar, kalau verb yang ada ing dekat belakang menunjukkan perbuatan itu sedang berlaku, betul? Tapi sekarang, kalau kita kat depan ni tak ada pun siapa pembuat dia. Subjek tak ada kan? Tak ada pun kita cakap I travel ke, she is travelling, tak ada. Kita bukan nak cakap seseorang sedang melakukan perbuatan. Kita nak cakap tentang perbuatan ini. Kita nak sebut tentang perbuatan ni je. Perbuatan ni apa? Menyeronokkan ke? Melambatkan ke? Cepat ke? Lambat? Kita nak cerita tentang perbuatan ni macam mana. Bila kita buat ni, apa? Macam mana nak cakap Maksudnya ciri-ciri dia tu macam mana? Ciri-ciri dia. Okay, bukan kita nak cerita kita sedang melakukan. Okay, kalau kita buat ayat saya sedang melancong dengan menaiki gondola contohnya. So dia akan jadi ayat I am travelling by gondola. Saya sedang. Tapi ayat kat sini untuk menunjukkan melancong dengan menaiki gondola atau bersia-sia dengan menaiki gondola sangat lambat. Kita bukan nak cakap ada orang tengah buat. Kita nak ceritakan kalau perbuatan tu macam mana ciri-ciri dia. Kita nak cerita tentang ciri-ciri dia. So, travelling by gondola here is a noun, not a verb. Okay. So, next, number 2, jawapan dia kena tulis travelling. Travelling by plane is comfortable. Travelling by plane is comfortable. Okay. So, jawapan dia kat sini bukan kita nak cerita saya pergi bersia-sia. Azris, sekejap. Ya. Siapa nak bertanda sila. Okay. So, kita nak cerita tentang perbuatan melancong atau
menaiki kapal terbang ni macam mana ciri-ciri dia? Apa perasaan orang bila naik kapal terbang kan? Dia selesa lah kan kapal terbang, kita duduk je. So kita bukan nak cerita tentang ada orang sedang melakukan, tapi nak cerita ciri-ciri perbuatan tu. Dia macam mana bila kita naik aeroplane, bila naik plane macam mana rasanya? Apa perasaan orang yang naik aeroplane macam tu? Okay, so the answer is travelling by plane is comfortable. Okay, travelling. Kena guna travelling, not travel. Okay, so number 3, kita kena buat ayat. The answer is watching. Watching TV is boring. Betul ke watching TV is boring? Mungkin ni pendapat orang. Ada orang kata, no, watching TV is exciting. Ada orang seronok tengok TV kan. Tapi ni mungkin ada orang dia tak seronok tengok TV. So watching TV is boring. Maksudnya perbuatan menonton televisyen membosankan. Maksud ayatnya kat sini. Maksudnya bukan kita nak cakap saya sedang menonton televisyen. Kita tak cerita tentang ada orang tengah buat benda tu. Kita nak cerita perbuatan itu. Perasaannya macam mana bila kita buat. Apa ciri-ciri dia. Macam tu. So kena jadi watching. Watching TV. Okay, bukan watch TV. Ingat, kalau tak ada pembuat dia kat depan, dia jadi noun bukan verb. Okay, next number 4. Tengok tak ada juga subjeknya kan. Tak ada. Siapa yang main gitar tak ada. So bukan kita nak buat ayat ada seseorang sedang bermain gitar kan. Kita nak buat ayat bila bermain gitar apa perasaannya. Apa rasa, apa seseorang tu akan rasa bila dia main gitar. Bukan kita nak cerita tentang seseorang sedang bermain gitar. Okay. So tengok tak ada subjek kat sini. So playing gitar ni adalah satu noun. Perbuatan bermain gitar. Macam mana rasanya bila bermain gitar? So playing guitar is exciting. Mungkin bagi setengah orang yang suka main gitar, dia kata main gitar ni sangat menyeronokkan. So playing guitar is exciting. Okay. And number 5, the answer is going to. Okay. Going to school is fun. Going to school is fun. Maksudnya perbuatan pergi ke sekolah, pergi ke sekolah itu sangat menyeronokkan. Bukan nak cerita saya pergi ke sekolah. Tak, kita nak cerita tentang perbuatan. Perbuatan pergi ke sekolah tu macam mana kita rasa bila pergi sekolah. Seronok ke? Ada orang kata so tak seronok. So ada pendapat masing-masing kan. Okay. So ingat, kalau tak ada subjek kat depan, maksudnya kita tentang menceritakan tentang perbuatan tersebut bila kita buat. Apa ciri-ciri dia? Apa yang kita rasa? Apa perasaan kita bila buat perbuatan tu? Okay? So dia jadi noun bukan verb. Okay. So number 3. Arahan dia adalah number 3 or and complete. Jadi awak kena tahu beza perkataan by, in, on dengan with. Ramai yang tertukar in dengan on. Okay, number 1 jawapannya I always go to school by bus. Okay, by bus. Sebab itu kita dah belajar kan. Kalau nak perbuatan kita naik kenderaan, kena guna by. Okay, bukan on ke in ke no. I go to school by bus. Dengan menaiki bus. By bus. The answer is by bus. bus. Okay, number 2. Number 2, the answer is riding in. Bukan riding on, riding in. Sebab kita duduk dekat dalam. Kita duduk dekat dalam gondola tu kan. So riding in a gondola isn't very comfortable. Kita duduk di dalam gondola tu. Number 3, a tuk-tuk looks like a motorbike with 3 wheels. Dia nak cakap tuk-tuk ni kelihatan seperti motosikal dengan tiga tayar. With, dengan. Dia memiliki 3 tayar. Bukan in, bukan on, bukan by. And number 4, the answer is people ride snowmobiles. Tadi Maklimah salah sebut. Bukan snowmobile, dia snowmobiles. People ride snowmobiles on snow. Sebab apa on?
Sebab kita naik tu di atas salji kan. Kita lari di atas salji, bukan di dalam salji. Kita tak naik snowmobile tu kita masuk dalam salji tu, tak. Kita jalan atas salji. Okay, so ramai yang tertukar. Dia cakap number 4 ni in, number 2 ni on. Kita tukar dekat situ. Okay? So number 4 is on. People ride snowmobiles on snow. Okay, snowmobile on snow. Okay. So, bagi sesiapa yang belum hantar tugasan kelas offline tu boleh siapkan dan hantar. Okay, kalau salah tak ada masalah. Maklimah akan bagi jawapan yang betul kalau awak salah buat. Maklimah akan explain kalau awak tak faham. So, tak perlu risau. Okay, so untuk hari ini. Okay, so untuk hari ini kita belajar. Okay, sebelum ni Mu'alimah ada bagi tahu kita akan belajar tentang masa kan? We want to learn about how to talk about time. Macam mana nak sebut tentang masa yang betul. Okay, sebab hari tu Mu'alimah cuma suruh awak buat latihan, awak tulis. Maksudnya tak perlu guna half past ke, quarter past ke, quarter to ke. Sebab kita tak belajar lagi. So hari ni kita akan belajar yang tu. Okay, actually half past awak dah belajar in year 3 kan? Awak dah belajar darjah 3. Kalau pukul 3.30, 2.30 macam mana nak tulis, awak dah belajar in year 3, okay? Maklimah tahu lah sebab Maklimah pun ajar darjah 3. Darjah 3 belajar dah half past tu. So, kalau awak lupa, so hari ni kira kita revise semula apa yang awak dah belajar. Okay. So, the objective for our lesson today is to tell time. Kita nak belajar cara untuk memberitahu tentang masa dengan betul in English. Okay? Instead of awak cuma cakap, pukul berapa sekarang? 5:15. Boleh juga betul je 5:15. Boleh nak sebut macam tu. 5:15, 5:30, 5:45. Betul je. Bukan, dia tak salah. Tapi kita nak belajar cara lain. Cara lain. Maksudnya ada lagi kaedah lain nak sebut tentang masa selain daripada sebut minit-minit tu. Okay. So first of all, yang ni awak dah tahu kan, basic pada sesebuah jam tu paling basic awak kena tahu nak baca dia macam mana. Okay. So this is 5 minutes. Bila jarum panjang ni, jarum minit, kita panggil jarum minit ni yang panjang ni, dia berada pada nombor 1 menunjukkan 5 minit. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes, 60 minutes or 1 hour. Okay, 60 minutes equal to 1 hour. Okay, so awak kena tahu cara bacaan dia. Okay, 1 hour. Bila jarum panjang berada pada nombor-nombor ni berapa minit? Ni dah awak dah tahu kan, semua pakai jam kan, semua tahu kan? Okay, so kena tahu. Jadi contohnya kalau sekarang jam ni menunjukkan kepada, tengok jarum pendek berada pada pukul 1, jarum panjang berada pada pukul 6. So pukul berapa ni? What time is it? 1 1:30. 1:30? Are you sure? minutes. Boleh je kita nak sebut it's 1:30. Boleh nak sebut 1:30, pukul 1:30. Pukul 1:30. It's 1:30. Boleh. Okay. Tapi ada cara lain lagi nak sebut. Ada cara lain untuk kita sebut pukul 1:30. Okay. So how? Mari kita belajar. Okay. First of all, kita belajar tentang a quarter past. A quarter past. Maksudnya apa quarter ni? Okay. Quarter here means suku. Ni suku. Maksudnya kalau jam ni kita belah 4. Ni suku daripada jam ni kita sebut quarter. Ataupun 15
15 minit. Nampak yang warna pink ni? 5, 10, 15 minit. So 15 minit kita sebut quarter. A quarter. Suku. Satu suku ataupun 15 minit. Okey. Jadi kalau dia tulis kat situ quarter past. A quarter past maksudnya 15 minit selepas. 15 minutes after. Okay. Means 15 minutes after. Kenapa after? Sebab tengok ni. Dia dah 15 minit berlalu. Daripada contohnya daripada pukul 12. Dia dah berlalu 15 minit dah. Dia dah berlalu dah 15 minit tu. So 15 minutes after. Alif, mau main apa tu Alif? So 15 minutes after. 15 minit selepas. Atau kita biasa sebut satu suku, dua suku, tiga suku. Itulah suku-suku tu maksudnya 15 minit selepas. Okay. Selepas. Contoh, Maknimah bagi contoh. Ni jam menunjukkan pukul berapa ni? Cuba baca jam ni pukul berapa? 5 suku. 5 suku kan? Kita salah sebut. 5:15. Yes. Kalau bahasa Melayu kita sebut 5 suku. Pukul 5 suku. Atau kalau in English nak mudah kita sebut 5:15. Oh, it's 5:15. Tapi ada cara lain untuk kita sebut. Macam mana? Tadi kita dah belajar. A quarter past maksudnya 15 minit selepas. Siapa yang itu tolong mutekan mikrofon ni kelas. Okay. Please don't disturb your friends. Okay. So, jadi sekarang ni jarum panjang tu sudah pun berlalu 15 minit selepas pukul 5. Jadi kita sebut pukul 5 suku. 5:15. So, kalau nak sebut dengan cara lain, kita boleh sebut a quarter past 5. A quarter past 5. Maksudnya dah 15 minit selepas pukul 5. Nampak? 15 minit selepas pukul 5. Okay, 15 minit selepas pukul 5. Maksudnya pukul 5:15 lah. 5 suku. Hazril, what are you doing? 5:15. A quarter past 5. 15 minit selepas pukul 5. Alif Farhan. Please behave in your class. Okay? Jangan main-main. Nanti awak buat homework salah. Maknimah bagi denda. Siapkan homework lagi. Ulang tulis pembetulan tak? Okay. So next. Okay. Tadi a quarter past maksudnya 15 minit selepas. Betul? So next is a quarter to. Okay, beza. Tadi a quarter past. A quarter past 15 minit selepas. Sabar. Ni mikrofon dulu. That's why Maknimah kata dengar dulu. A quarter past 15 minit selepas. So a quarter to. A quarter to means 15 minit sebelum. 15 minutes before. Kalau kita biasa baca, kita tak sebut 15 minit sebelum. Kalau in Malay, kita sebut 45. Betul tak? Contoh sekarang jam menunjukkan pukul berapa ni? Pukul berapa ni? Siapa pandai baca jam? Ni pukul berapa ni sekarang? 9. 9. Tengok mana jarum jam dia tu. 5:45. 5:45. Tengok betul-betul jarum pendek. 4:45. Yes. Kita biasa baca kita sebut 4:45. Atau in English kita sebut 4:45. 4:45. Boleh tak salah pun, betul je 4:45. Tapi cara lain untuk sebut, kita boleh sebut a quarter to. 15 minit sebelum. Tapi cara baca dia, kita tak boleh cakap a quarter to 4. A quarter to 4. Kita tak boleh sebut a quarter to 4 sebab apa? A quarter to 4 maksudnya 15 minit sebelum pukul 4. Kalau 15 minit sebelum pukul 4 maksudnya pukul berapa?
Kalau 15 minit sebelum pukul 3.40. 4. 3.45. Sayang, 3.45. So, kalau pukul 4.45, kita kena sebut 15 minit sebelum pukul 4.45, 15 minit sebelum pukul apa? Yes, very good. Kalau 4.45 maksudnya lagi 15 minit nak pukul 5, betul tak? 15 Betul. before 5. Okay, ingat, kalau a quarter tu awak kena sebut pukul ataupun jarum jam yang selepas dia. Dia nak sampai pukul berapa tu? Tu a quarter tu. Sebab a quarter tu maksudnya 15 minit sebelum. So tak boleh sebut sebelum pukul 4 yang ni. Dia akan jadi 3.45. Okay? So kalau 4.45 dia akan jadi a quarter to 5. 15 minit lagi nak pukul 5. Faham tak? Kita kena sebut waktu yang selepasnya. Jarum jam ni mesti sebut waktu yang selepasnya. Okay, contoh yang diberi. Okay, ni sama je. Nampak tak? Okay. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.45. 4.45, nampak? So the answer kalau nak tulis dalam ayat dia akan jadi a quarter to 5. 15 minit sebelum pukul 5. Okay, lagi 15 minit nak pukul 5. Faham? 4.45 maksudnya 15 minit sebelum pukul 5. Jadi kena buat ayat to 5, bukan a quarter to 4. Ingat. Okay, sebab 15 minit sebelum. Jadi kena tahu ni cara tulis perbezaan dia. Okay, nampak tak? Okay, next. Ni yang Mak Limah sebut tadi, how fast. Okay, how fast maksudnya 30 minit selepas. Ingat, kalau pas ni maksudnya selepas. 30 minit selepas. Jadi kalau 3.30 kita sebut how fast. How fast 3 or 4? 3.30, how fast 3 or how fast 4? Let's see. 30 minit selepas pukul 3. So how fast 3? Okay, betul. Kalau 3.30, how fast 3. Kita tengok contoh lain. Ni pukul berapa ni? 7.30. Pukul 7.30. 7:30. It's 7:30. So what time is it? Kalau kita nak guna kaedah how fast, kita kena sebut it's half past 7. Bukan half past 6. Okay? Half past 7. Sebab dia nak sebut lagi 30 minit selepas pukul 7. So pukul 7.30 lah. 30 minit dah berlalu. Daripada pukul 7 dah berlalu 30 minit dah. So 30 minit selepas pukul 7 adalah pukul 7.30. So it is half past 7. Half past 7. Faham? Okay. Nampak Mak Limah ulang sekali lagi perbezaan di antara tiga ni. Okay, first of all, kalau a quarter past maksudnya 15 minit selepas. 15 minit selepas. Contohnya pukul 5 suku, a quarter past 5. 15 minit selepas pukul 5. Kalau a quarter to means 15 minit sebelum. Kena sebut nombor jarum jam, mesti kena sebut nombor yang selepas dia. Okay, contohnya kalau 4.45 kita kena sebut a quarter to 5, bukan a quarter to 4. Sebab lagi 15 minit sebelum pukul 5. 4.45 maksudnya 15 minit lagi nak masuk pukul 5. So a quarter to 5. And then next one, half past maksudnya 30 minit selepas. Contoh kalau pukul 7.30 dia akan jadi half past 7. Faham? Jelas kat situ? Half past 7. Oh, okay. So your homework is, nanti Mak Limah akan share slide ni dalam grup. Awak salin soalan dan tulis jawapan yang betul.
Kalau yang ni homework 1, okay, number 1, question number 1, awak kena tulis dalam bentuk nombor. A quarter to 5 macam mana nak tulis dalam nombor? Kalau yang ni pula homework 2, daripada nombor awak kena tulis dalam bentuk ayat. Sama ada quarter to ke, a quarter past ke ataupun half past. Maknimah tak nak tulis 15, 45 tak nak. Maknimah nak awak guna kaedah ni. Half past ke, quarter past ke atau quarter to. Okay, untuk homework ni. Okay, Maklimah bagi contoh lah. Okay, Maklimah bagi jawapan untuk nombor 1. So, a quarter to 5. What is the meaning of a quarter to 5? Pukul berapa tu? Siapa boleh jawab? A quarter to 5 maksudnya pukul berapa? Maklimah rasa Maklimah bagi contoh tadi dah. Yang ni lah Maklimah bagi contoh tadi. Dalam slide sebelum ni tadi. Pukul berapa a quarter to 5? 4 berapa Azri? 45? Yes, betul. Very good. So the answer is 4. Awak akan tulis macam ni. Titik double dot macam tu. 4:45. Okay. A quarter to 5 maksudnya 15 minit sebelum pukul 5. So 4:45 lah. 15 minit lagi nak masuk pukul 5. 4:45. A quarter to. Ingat ni. Quarter to 15 minit sebelum. Okay, kelas. Okay, number 2. Maklimah bagi jawapan juga. Tapi nanti dalam slide ni tak adalah jawapan ni. Half past 2 maksudnya pukul berapa? Oh no. Half past 2. 30 minit selepas pukul 2. Pukul berapa? 30 minit. 30 minit. Half past 2. 30 minit selepas pukul 2. Pukul berapa, Alif? 2:45. 2:45. Are you sure? Half past maksudnya separuh. Pukul berapa, Alif? Half past 2. 2:30. Betul. Siapa jawab tu 2:30? Yes. The answer is 2:30. 2:30. Yes. Okay, next. Satu lagi Maklimah bagi jawapan. Contoh. A quarter past 10 maksudnya pukul berapa? 15 minit selepas pukul 10. Maksudnya pukul? 15 minit selepas pukul 10. 45 minit. Tengok betul-betul Alif. Bukan quarter tu ni. Quarter past. Quarter past maksudnya 15 minit selepas pukul 10. 15 minit selepas pukul 10. Pukul berapa? 3 berapa? Pukul berapa? Boleh ingat. Pukul berapa ni? A quarter past 10. 15 minit selepas pukul 10. Pukul berapa? Siapa tahu jawapan dia? 9? 15. Berapa? Siapa jawab tadi? 9. Are you sure 9? Put 10 kat situ. A quarter past 10. 15 minit selepas. Yes, very good Alif. Pukul 10. 10:15. A quarter past 10. 15 minit selepas pukul 10. Pukul 10 suku lah. 10:15. Okay. Next. Homework tu cara tulis dia awak kena tulis dalam bentuk ayat. Okay, 8 suku. Macam mana nak tulis? Dalam bentuk ayat. 8 suku. A quarter to or a quarter past? A quarter past. Yes, very good Hazri. A quarter past? A quarter past 8. Yes. Bukan. Betul lah. A quarter past 8. Very good. Okay, number 2. A quarter past or a quarter to? 3:45. A quarter past ke quarter to? Quarter to. Quarter to? Quarter to. 15 minit sebelum pukul?
3:45 ni 15 minit sebelum Five. apa? 4. Very good. So a quarter to 4. The answer is a quarter to 4. 5:30 maksudnya pukul berapa? How fast a quarter 5? No. 5:30. Okay, that's all for today. Kita nak ambil dah masa. Okay, that's all for today. So, Malimah harap semua siapkan homework. Ni hantar jawapan. Okay. So, kita tutup kelas dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fa'adudni ilayya min'amri wa'adani wala tansi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, nanti Malimah hantar slide, siapkan soalan dulu. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.